Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Said. Hari ini saya akan terangkan tentang perbezaan individu dan gaya pembelajaran. Perbezaan individu merujuk pada variasi atau ketidaksamaan individu daripada norma kumpulan, sama ada dari segi sifat kognitif, emosi, fizikal dan sebagainya. Seterusnya ialah gaya pembelajaran. Gaya pembelajaran ini merujuk kepada cara seseorang individu memproses, mengamalkan dan mempelajari sesuatu yang baru dan mencabar secara optimal. Terdapat pelbagai model di dalam gaya pembelajaran. Jadi saya akan terangkan tentang model Dun and Dun. Model ini merujuk pada cara seseorang itu fokus, proses dan kekalkan pengetahuan yang baru dan pelbagai. Terdapat pelbagai aspek di dalam model ini seperti persekitaran, emosi, sosiologi, fisiologi dan psikologi. Okey, untuk aspek yang pertama iaitu aspek persekitaran, terdapat pelbagai faktor seperti bunyi, cahaya, suhu, pola kelas. Jadi saya akan berikan satu contoh. Contohnya dari segi faktor bunyi. Mungkin seseorang itu suka belajar tanpa bising ataupun suka belajar dengan bunyi latar belakang seperti muzik. Okey. Seterusnya aspek yang kedua iaitu aspek emosi. Terdapat pelbagai faktor seperti motivasi, ketabahan, tanggungjawab dan struktur. Contoh yang dapat saya berikan adalah seperti dari segi faktor motivasi. Mungkin seseorang itu boleh merangsang diri sendiri untuk belajar ataupun perlu dirangsang oleh guru. Seterusnya ialah aspek yang ketiga iaitu aspek sosiologi. Mungkin seseorang itu suka belajar dengan sendiri ataupun dengan pasangan ataupun dengan rakan sebaya ataupun dengan guru. Aspek yang keempat iaitu aspek fisiologi. Dapat pelbagai faktor di dalam aspek ini seperti persepsi, makan, waktu dan gerakan. Contoh yang dapat saya berikan ialah dari segi faktor makan. Mungkin seseorang itu suka makan ketika belajar ataupun mungkin seseorang itu tidak suka makan ketika belajar. Dan aspek yang kelima iaitu aspek psikologi. Dapat pelbagai faktor seperti global ataupun analitik, otak kiri atau otak kanan, impulsif ataupun reflektif. Contoh yang dapat saya berikan ialah global atau analitik. Individu yang global biasanya suka belajar secara menyeluruh, manakala individu yang analytical suka belajar mengikut urutan dan membuat analisis. Seterusnya saya akan terangkan tentang model yang lain iaitu model Honey dan Mumford. Okay. Dalam model ini sikap dan tingkah laku telah dibahagikan kepada 4 kumpulan iaitu aktivis, reflektif, teoris dan pragmatis. Untuk individu daripada golongan aktivis, dia merujuk pada seseorang yang punyai sikap ingin mencuba sesuatu yang baru dan kehidupan mereka adalah penuh dengan aktiviti yang mencabar supaya mereka dapat pengalaman yang baru dan individu ni biasanya dia mudah untuk buat sesuatu tanpa berfikir panjang kerana dia tidak ambil kira kesan pada sesuatu perkara. Dan individu ni biasanya bekerja dengan berdikari dan tidak perlukan dorongan daripada orang lain. Golongan yang kedua iaitu golongan reflektif. Golongan reflektif merujuk pada individu yang berminat dalam mengulas pengalaman dan suka buat pemerhatian, berfikir dan sebagainya. Dan individu daripada golongan ni biasanya dia akan mengimbas kembali terhadap keputusan yang belum diambil ataupun yang telah diambil dalam membuat sesuatu keputusan. Dan golongan ni biasanya dia suka kumpulkan maklumat yang berkaitan dengan pembelajaran dan dia akan buat analisis. Dan persepsi dan pengamatan golongan ini amatlah tajam dan sensitif. Maknanya dia seorang yang amat cermat lah. Dan golongan yang ketiga iaitu golongan teoris. Golongan ini merujuk kepada individu yang sentiasa memiliki fikiran yang rasional dan logikal. Mereka ni mudah terangsang dengan teori dan sistem pemikiran yang praktikal atau menerima unsur logik. Dan mereka ni adalah golongan yang kurang kreatif dan suka membentuk hipotesis dan mengkaji fenomena yang berlaku di persekitaran mereka. Dan golongan yang keempat iaitu golongan pragmatis. Golongan ni dia memiliki fikiran yang rasional dan juga logikal terhadap pembelajaran mereka. Mereka hanya pentingkan bukti dan hakikat yang dapat dilihat oleh mereka sendiri.
Dan mereka ni suka gemar untuk cuba idea, teori dan teknik untuk uji sama ada ia berguna atau tidak dalam situasi yang sebenar. Itulah golongan yang terakhir, iaitu golongan pragmatis. Jadi setakat itu saja perkongsian daripada saya. Assalamualaikum.